Okey, hari ni kita akan masuk topik baru insya-Allah kan. Topik ni agak lebih senang sikitlah berbanding dengan pembezaan, lebih senang sikit. Tak banyak kan. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali dia cerita pasal yang ini dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil anti-derivative. Maksudnya anti pembezaan. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Songsangan. Songsangan kepada pembezaan. Okey? Jadi kalau kali kita tengok contoh, saya ambil kat sini. Saya ambil kat sini apa? Pengamiran. Pengamiran adalah songsangan kepada boleh muat lagi tak? Muat. Okey. Pembezaan. Oh, ini marker Cikgu Midah ni tak sedap. Marker saya hilang. Okey, kenapa dia kata benda ni songsangan? Kenapa dia kata pembezaan adalah songsangan kepada pembezaan? Pengamiran. Pertama kamu tengok kan. Okey, dia pertama kita tengok latih diri. Biasanya saya mengajar pakai buku teks ya. Terus latihan kan. Latihan 3.1 terus saja. Kita tengok nombor 1 kat situ. Diberi bahawa D dx. D dx 5x kuasa 3 campur dengan 4x sama dengan 15x kuasa 2 campur 4. Okey. Kemudian soalan dia, cari. Cari pengamiran 15x kuasa 2 campur 4 dx. Soalan ni biasa dimasuk kalau SPM sebelum ni, soalan paper 1 tau. Markah dia 2 markah je. 2 markah je markah. Kan? 2 markah. Ataupun dia boleh jadi 1 markah. Maksudnya soalan dia ada A ada B. Kan? Ada A ada B. 1 markah je. Okey? Jadi dia kata cuma kat sini. Jangan bising tolonglah. Okey? Jadi kalau kamu tengok kat sini cerita dia. Soalan dia. D dx ni. Yang ni yang pelajar tak perasan sebenarnya. D dx. D dx maksudnya bezakan Mamat ni terhadap X. Itu maksudnya. Bezakan benda ni terhadap X. Siapakah benda ni? Biasanya kalau kita tengok dia cerita tentang dy dx, maksudnya Mamat ni adalah apa? Y. Itu cerita dia. Tapi dia tak bagi Y sebab apa? Mana ada Y? Kan dia bagi benda ni. Itu dia kata apa? Kita bezakan yang ini dapat yang ini. Kan? Tapi terbalik dia, bila kita kamirkan benda ni, kita akan dapat ni balik. Itu je. Simple je. Kan? Pengamiran. Dia kata pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Jadi jawapan kita, kalau kita cari pengamiran ni, apa jawapan kita? Ini jawapannya. Nampak? Macam mana jalan kerja dia, takkan tulis satu je. Jalan kerja dia biasa je. Jalan kerja dia kita letak ni. Tengok. Bila kita letak sini kamir, sini pun kita akan letak kamir. Dia kena adil. Nampak? Bila kita letak belah kanan kamir, belah kiri pun kena letak kamir. Dan apabila pengamiran berjumpa dengan pembezaan, dia hapus. Dia seperti sebelum ni kita belajar, tambah jumpa tolak, darab jumpa bahagi, log jumpa indeks. Nampak? Sama cerita ni. Nampak? Mati. Macam log contoh kita buat. Bila kamu jumpa 3, tiba-tiba kamu jumpa log 3 X sama dengan 2. Contoh soalan ni. Ada pelajar tengok, wah macam mana cikgu nak buat soalan ni, log kat atas pula. Sebenarnya tak ada masalah. Indeks jumpa log mati. Jawapan tinggal X sama dengan 2. Lepas tu markah dia 2 markah. Nampak? Konsep dia sama cerita dia ni. Jadi apa jawapan kita untuk ni? Jawapan kita akan dapat terus 5X kuasa 3 tambah dengan 4X. Cuma dia ada sikit lah. Sikit ekstra dia. Kan? Kita tambah sikit. Tapi tak payah apa. Sebab soalan ni dia bagi soalan macam ni, kita tak payah, jangan tambah sikit pula. Biar je macam tu. Sebab benda ni diberi. Okay?
Boleh Okey. Yang di rumah boleh nampak ke? Dia sebenarnya soalan dia, masalah soalan ni, pelajar tak yakin jawapan dia macam ni. Dia tak yakin. Dia kata, ni je cikgu. Saya tak ada apa, salin je. Dah, memang macam tu. Memang benda ni macam ni. Sebab tu benda ni kita belajar mula-mula sekali. Tengok nombor 2. Dia kata apa? Diberi dx 8x kuasa 3 sama dengan 24x kuasa 2. Sama cerita dia. Soalan dia, cari pengamiran 24x kuasa 2 dx. Nampak? Sama cerita dia. Jalan kerja. Apa jalan kerja kita? Jalan kerja kita hanya letak benda ni je. Tak ni, kami. Nampak? Sini pun letak kami. Lepas tu kami jumpa perbezaan mati. Yang tinggal ni habis cerita jawapan dah. Pengamiran 24x kuasa 2 sama dengan 8x kuasa 3. Macam tu, settle. Habis cerita. Okay, sebab tu nama je apa? Pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Okay, dia sama. Contoh macam soalan nombor 3. Dia bagi seolah-olah, wah, soalan nombor 3 kalau tengok dalam exam macam ni, boleh skip oh. Penggunaan air di sebuah pusat beli belah diwakili oleh, wah ini kebat. Kan? Relax, baca dulu. Soalan tu baca betul? Betul, baru kamu akan nampak cerita dia. Jom kita tengok. Dia punya cerita. Kau tahulah soalan. Exam. Kan? Takkan soalan exam bagi 1 campur 1 berapa? Dia tak bagi. Dia akan ayat dia. Ali telah pergi ke kedai membeli sepasang seluar. Kemudian dia singgah kedai B. Membeli sepasang seluar lagi. Soalannya, berapakah pasang seluar Ali telah beli? Itu soalan dia. Itu benda senang lah nak nampak. Kan? Tapi soalan dia apa? 1 jam 1, 2. Kan? Okey, kita tengok nombor 3. Nombor 3. Okey. Diberi penggunaan air di sebuah pusat membeli belah A boleh diwakili oleh fungsi. Okey, dia bagi kita tulis lah, orang bagi. Dalam exam benda ni kita pergi ambil ni. J. Ambil J sama dengan 100 T kuasa 3 tambah 30 T kuasa 2. Salin je. Kalau kamu tak tahu buat apa, langkah pertama kamu pergi ambil lah penatang ni tulis. Kemungkinan akan berlaku yang paling power sekali, déjà vu. Tahu déjà vu? Macam mana nampak soalan ni? Itu confirm full mark. Confirm full mark. Kan? Tengah tulis tu nampak, macam pernah nampak soalan ni kan? Confirm full mark. Dia jalan dia keluar. Tapi kadang-kadang masa kita baca tanpa tulis apa, kita tak nampak sangat benda tu, cerita dia. Kan? Okey? Tu dengan keadaan J ialah isi padu air yang digunakan dalam liter. Dan T ialah masa dalam hari. A. Cari kadar penggunaan ada cikgu mat ni kalau bahasa Melayu pun jam kan. Air bagi pusat berbelah dalam sebutan T. Nampak dia nak dalam sebutan T. Okey, dia minta apa? Kadar penggunaan air. Okey. Kan? Okey, apa maksud kadar? Ada masa. Dikira terhadap masa. Nampak? Sebenarnya jawapan dia kat bawah dia bagi. Bodoh tu soalan ni. Nampak? Sebab tu kamu jangan takut. Dia minta kadar penggunaan air. Penggunaan air J. Jadi kadar dia adalah DJ DT. Ini kadar dia. Soalan tu cari. Kita pun cari apa DJ DT. Bezakan je lah. 3 darab depan. 300. T kuasa 3 tinggal kuasa 2. Betul? Tambah. Ni sebab sebelum ni kita belajar perbezaan. 2 darab 30. 60. 60 apa? 60 T. Nampak? Jangan terkejut. Bawah dia lain cerita dia. Kan? Okey. Kemudian cerita dia apa ni? Jika kadar penggunaan air. Ini soalan B pula. Okey. Jika kadar penggunaan air di pusat berbelah A berubah kepada dia bagi DJ
dt. Okey, sama dengan dia bagi 1500 T kuasa 2 campur 300 T. Okey. Cari isi padu air dalam liter digunakan pada hari kedua. Dia suruh cari isi padu pada hari kedua. Macam mana nak buat? Yang pertama, kamu tengok sama tak ni? Sama je kan? Betul tak? Sama je. Ni sama. Tak ada masalah apa pun. Apa yang tak sama? Nombor. Bila nombor ni tak sama, kita boleh faktorkan. Nampak? Bila kita faktorkan, yang penting kita nak samakan. Nak samakan. Jadi saya akan faktorkan berapa kat sini. Cuba tengok. Kan? Kita nak faktorkan jadi 50. Betul? Kita keluarkan 50. Kita akan dapat kat sini 50 ni. Jadilah sini akan jadi 300 T kuasa 2. Dia mesti dapat baliknya. Soalan akan buat macam tu nya. Campur dengan 60. Nampak? Betul? Ke salah buat? Tak cukup ni, betul? Mana? Nak jadikan yang atas ni. Yang ini lagi ni. Betul? Lima. Oh, 5. 5. Alah, 5 je. Aduh. Ni apalah. 5 saja. Okey. Boleh? Jadi seterusnya kita buat apa? Kita nak dapatkan, dia nak dapatkan isi padu. Isi padu tu siapa? Isi padu tu J. J tu isi padu kita, nampak? Penggunaan air diwakili oleh J tu. Nak cari J. Mana J kita? Kita kamirkan. Nampak? Bila saya kamirkan yang ini. Kamirkan yang ini. Yang mati siapa? DDT tau. Nampak? Kita akan dapat ni balik. Maksudnya kita potong ni. Yang tinggal apa? Pengamiran ni adalah sama dengan apa? J. Sama cerita dia. Kalau yang ini, cerita sama. Kalau saya kamirkan, 5 ni tak usik. Kita kamirkan dekat ni. Nampak? Jadi sini kita boleh kamirkan juga. Nampak? Apa jadi tinggal? Yang tinggal adalah J sama dengan 5. Betul. Pengamiran 300 T kuasa 2 campur 60 T. Itu yang tinggal. Okey? Jadi kita punya, yang kita nak cari adalah J dia, apa kaitan dia? Kita nak yang tu saja. Pengamiran ni, kan? Yang ini J balik, dia lain. Dia bukan yang lama punya, J yang baru. Tadi yang lama punya. Ini J baru. Maksudnya yang ini, pengamiran ni kita gantikan dengan yang ini. Jadi kita akan dapat ke sini 5. Pengamiran ni gantikan yang atas. Masukkan 100 T kuasa 3 campur 30 T kuasa 2. Kita substitute. Dapatlah kita punya isi padu pun yang berlaku sekarang. Nampak? Lepas tu soalan tak habis lagi. Dia nak apa? Hari kedua pula. Bila hari kedua kita masukkan T kita sama dengan 2. Jawapan kita akan dapat 5 100 T berapa? 2 kuasa 3 campur 30 2 kuasa 2. Okey, cuba tekan kalkulator tengok. Dapatlah dia punya isi padu. Kamu cuba tengok, kalau tak faham bagi tahu tau. Okey, yang dalam kelas, yang apa dekat rumah pun tak faham bagi tahu. Sebab dia confuse sebab yang ini yang J asal, ni J asal. Ini J yang baru. Ni saya ambil J yang baru. Ni lupa. Tapi sebab dia pakai unknown yang sama, kita confuse kat situ. Boleh? Siapa ada buku teks tu boleh cek jawapan. Cuba cek. Berapa jawapan dia? Ni? 4,000? Betul
Betul, sikit je. Ha? Betul. Oh, okey. Tak, saya rasa macam sikit. 4,600. Boleh, boleh, boleh. Okey. Ada dua gambar saya. Sekejap. Padam satu. Boleh Okey, kalau boleh kita masuk latihan. Yang sebelah tu latihan. Ni bukan dalam buku teks. Kan? Kalau yang dalam buku teks kan, latihan ni saya ambil daripada buku latihan lah. Bukan daripada buku teks. Tapi soalan ni senang je. Okey, yang nombor 1. 3 poin, masih lagi 3.1 juga. Yang ni latihan kan? Latihan 3.1. Okey, dalam modul saya tu muka surat apa? Muka surat 3, betul? Masa 3 kan? Okey, nombor 1 saya kata jika dx x kuasa 2 campur 3x sama dengan 2x campur 3. Soalan suruh cari pengamiran 2x campur 3. Ini bonus. Nampak bonus kan? Kenapa bonus? Sini pengamiran, sini pengamiran. Pengamiran dengan perbezaan mampus. Yang tinggal adalah sama juga dengan jawapan kita x kuasa 2 campur 3x. Habis. Okey? Jalan kerja dia pengamiran tu lah. Pengamiran itu jalan kerja kita. Kan? Okey, kalau kamu tak buat langsung pengamiran, tiba-tiba tu dia jawapan saja. Kalau 2 markah, kamu masih dapat 2 markah. Kan? Sebab itulah jalan kerja dia. Dia tak ada jalan kerja pun sebenarnya. Okey? Nombor 2. Tengok nombor 2. Nombor 2 dia susah sikit lah. Takkan senang semua. dx 1/x kuasa 3 sama dengan negatif 3/x kuasa 4. Kan? Soalan dia sama dengan cari pengamiran negatif 3/x kuasa 4. Susah kan? Boleh? Okey. Apa jawapan kita? Belagak kau. Kalau dalam exam jangan confuse kau ni. Sama tak cerita dia? Pengamiran jumpa perbezaan mati. Jawapan kita tinggal apa? 1/x kuasa 3. Habis cerita kan. Jangan teman-teman nak. Isyak? Tengok wis. Kalau sebab tu saya kata, kalau kamu tak tahu benda ni, kalau kamu tengok soalan sekali imbas, kan? Skip. Nampak? Kalau tahu, wah gila. Sedih betul kalau tinggal. Dia jadi sedih bila tinggal. Okey? Jom kita tengok. Soalan nombor 3 pula bawah. Nombor 3 dia bagi. Ini lain sikit bentuk dia. Gx sama dengan punca kuasa 3x campur 3. Kemudian dia bagi pengamiran. Dia kata cari pengamiran G inverse X. Yang ini kurang ajar soalan ni. Okey, tengok. Ini soalan trik gila punya. Dia tak seronok betul soalan ni. Dia trik kan. Okey. Boleh dah salin dah? Okey, okey. Apa yang kamu nampak kat situ? Okey, tengok. Ni apa? Pengamiran. Ni apa? Pembezaan. Apa jadi pengamiran jumpa pembezaan? Mati betul tak? Bila mati, siapa yang tinggal? Siap. Sebab tu dia bagi soalan ni tak ada kaitan lah. Kadang-kadang kamu akan jumpa benda ni pelik tau. Dia bagi benda tak mahu apa-apa benda dia bagi kat atas tu. Mau ngarut semua kan. Tiba-tiba dia bagi bawah dia bagi pengamiran jumpa pembezaan. Pengamiran kalau jumpa pembezaan habis tinggal X je. X saja yang tinggal.
Ni kena ambil betul-betul. Ini soalan ni selalu saya jumpa dalam exam nombor 3 ni. Dia trik bodoh macam ni. Kan? Sebab biasanya pelajar, kalau nampak macam ni, ada pelajar rajin, dia pergi buat apa? Dia pergi buat pembezaan. Oh, sudah pergi buat pembezaan. Apa jadi pula buat pembezaan kan? Okey. Oh, sorry. Saya salah. Bukan X. GX. Y kan? GX. X pula. Lepas tu pelik soalan dia. GX. Okay. Sebab formula dia sebenarnya, dia macam ni. Formula dia. Ni formula dia. Formula yang pertama. Y sama dengan pengamiran dy dx. Sebab apa? Yang mati dia adalah pengamiran dan dx. Mati. Jadi y sama dengan y sebenarnya. Tapi formula dia pada balik binatang ni. Formula dia adalah y sama dengan pengamiran dy dx. Satu lagi, kan? Kalau dia pakai fungsi fx, jadi dia lawan dia adalah pengamiran f prime x. F prime x, saya pun potong ni, tinggal x salah. Bukan tinggal x. X dalam kurungan. Bila dalam kurungan maksudnya dia masih lagi fungsi. Fungsi tu gx. Dan jawapan kita adalah sama je kat atas ni. Punca kuasa 3x tambah 3. Yang tak payah buat apa? Pembezaan. Tak payah buat. Kan? Okay? Minta maaf. Okay, dah. Tengok sebelah. Oh, saya skip ke? Saya ada skip Oh, yelah, saya ada skip. Latihan formatif. Patah balik. Okay? Patah balik. Saya lupa. Saya print kat kamu tu, kertas kamu tu depan belakang. Betul tak? Bila saya selak, salah jumpa. Okay? Patutnya tiba-tiba saya tak asal latihan lah. Belum habis belajar lagi ni. Tiba-tiba latihan. Okay? Terus tengok sebelah. Oh, azan ke? Saya rasa macam bunyi azan tadi. Tu yang dia... Dah Oh, saya tak dengar pakai earphone lah. So, saya fikir bila azan ni nak berhenti kejap. Apa je dah? Aduh. Anak saya jangan main-main. Kat hostel setiap azan. Setiap kali azan. Azan ayah. Dia ambil pinggan semua letak. Makan. Oh, baca doa makan semua siap. Kan? Okey. Teman-teman, saya silap. Latihan formatif tertinggal. Latihan formatif 3.1 tertinggal. Itu tertinggal. Ni kamu jam pula ni kan. Okey. Nombor 1. Okey, cuba buat dulu. Saya salin kejap. Y sama dengan 3. 2x campur 2 kuasa 3. Cari dy dx. Dia soalan dia ada satu. Cari dy dx. Lepas tu dia ada titik. Titik dia apa maksud titik? Dalam bahasa Melayu titik. Dalam bahasa Arab tomak ninah. Berhenti kejap kan. Sambung baca. Seterusnya. Cari pengamiran kotak 18. 2x tambah 2 kuasa 2 dx. Okey. So, okey. Tunggu jap. Kamu cuba sekejap. Cuba dalam berapa minit ni soalan ni? Rasa macam susah tak? Senang. Okey. Kalau senang 2 minit. Senang 2 minit. Yang kat rumah pun boleh try 2 minit. Suara tak dengar? Okey. Apa dy dx? Dy dx, cari dy dx dulu. Y sama dengan 3. 2x campur 2 kuasa 3. Dy dx. Macam mana kita buat dy dx ni? Salin bracket. Darab depan. Tolak 1. Beza
Dalam. Beza dalam ni 2x tambah 2 jadi 2. Dia dapat apa? 18. 2x campur 2 kuasa 2. Sama. Sama. Seronok lah dapat sama. Dapat sama je seronok. Kan? Jadi jawapan kita terus kita boleh buat perbandingan je, betul tak? Jadi kalau dia minta pengamiran 18 2x campur 2 kuasa 2, kan? Terus jawapan kita sama dengan apa? Y, iaitu 3 2x campur 2 kuasa 3. Kalau exam macam inilah soalan. Ya Allah. Seronok kan? Tapi yang tak seronok apa? Perbezaan lupa. Perbezaan lupa terus jadi jam. Tak boleh buat. Kena ingat perbezaan dia. Okey? Boleh? Apa lagi? Menutup. Hilang pula. Okey. Kita pergi nombor 2 boleh? Nombor 2 Boleh semua? Nombor 2. Okey. Soalannya. Nombor 2. Fx sama dengan 5x tambah 2 per 2 tolak 3x. Wah, cari f prime x. Yang ni susah je pun. Ni susah dia. Kan? Kemudian apa? Dan pengamiran f prime x. Okey. Kalau dalam exam, kalau kamu jumpa soalan macam ni tau. Kan? Apa kamu buat? Kamu jawab yang kamu tahu dulu. Yang senang. Maksudnya kita jawab mana dulu? Kita jawab yang pengamiran dulu. Okey. Oleh sebab itu, tiba-tiba oleh sebab itu. Tiba-tiba pengamiran f prime x sama dengan fx. Tulis formula dia dulu. Jadi jawapan kita terus letak 5x tambah 2 per 2 tolak 3x. Yang dia suruh cari perbezaan tu lupa. Terlupa betul tak? Dapat markah tak? Dapat markah untuk bahagian tu. Kan? Lepas tu baru okey kita buat perbezaan. Sebab perbezaan dia kena pakai formula. Formula apa? Bahagi. Kalau formula bahagi kita kena leti. Leti. Y jauh sikit. Leti. Iaitu U per dengan V. U sama dengan 5x tambah 2. V sama dengan 2 tolak 3x. Du sama dengan 5. dV sama dengan negatif 3. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, formula kita apa? Dy dx sama dengan V du tolak U dV per dengan V square. Dx tak payah buat pun tak apa. Tak wajib. Kan? Tapi kalau nak letak tak apa. Cuma kabut. Sebab dia tak. V du mana? Ni. Nampak? Ni darab ni. Boleh tak kita congak? Boleh. Kalau boleh congak. Jadi apa? 10 tolak 15x. Nampak? Ni V du. Okey. U dV ni. U dV. U dV boleh congak tak? Boleh juga. Negatif 15. Betul? Negatif 15x tolak 6. Tolak 6. Sampai ke ujung. Bawah V kuasa 2. 2 tolak 3x kuasa 2. Apa tinggal kat atas? Kan? Ini tolak kan? Betul? Oh, dia tolak. Sorry. Dia simbol tu tolak. Jadi sini akan tukar jadi tambah. Sini tukarkan jadi tambah juga. Dua-dua akan ditambah. Sebab apa? Sebab kita tolak dengan jawapan tadi. Lupa saya tertinggal simbol tolak. Jawapan kita akan dapat apa? 10 campur 6. 16 per 2 tolak 3x kuasa 2. Ini dia punya dy dx. Okey. Jadi kalau kita kamikan benda tu, kita akan dapat
Jawapan yang ni dengan poyonya. Kan? Jawab tu dulu. Okey. Boleh? Okay, cuba nombor 3. Nombor 3 aku bagi kawan buat dulu. Kan? Rasa macam senang je. Jom kita tengok. Soalan nombor 3. Okey. Y sama dengan 5 X tambah 2 kuasa 3. Dan dy dx sama dengan H X campur 2 kuasa. Okey, soalan dia. Cari nilai H tambah K. Okey, itu dulu. Sebab dia ada seterusnya, kita buat dulu. Jadi kita buat apa? Dy dx. Apa dy dx? Dy dx melibatkan kurungan. Step pertama, salin bracket. Kemudian, darab depan. Tolak 1. Beza dalam 1 tak payah tulis. Suaikan. Terus dapat. Oleh sebab itu, H sama dengan 15. K dapat 2. Jadi jawapan kita H campur K adalah sama dengan 15 campur 2. Dapat jawapan 7. 11. Dia otak fikir ke dia laju tau. Dia tangkap 5 dengan 2 je. Lupa 1. Itulah dia bunyi. Okey. Seterusnya cari nilai. Okey, dia cuba minta nilai apa? Seterusnya dia minta nilai 1/10 pengamiran dy dx. Okey, dengan keadaan x sama dengan 2. Hoi, gila dia punya cerita dahsyat. Macam-macam dia minta. Okey, cerita dia senang je. Bila dia minta pengamiran dia dx, kita akan pergi cari ni dulu. Nampak? Ni jangan usik. Jawapan kita masih lagi 1/10. Okey, siapakah pengamiran dy dx? Kita dah hafal tadi. Formula saya bagi. Y. Ingat formula tadi dua kan? Formula ingat? Apa formula ni? Ulang. Y sama dengan pengamiran dy dx. Itu lagi. Fx sama dengan pengamiran f prime x. Jumpa benda ni? Ni lah. ni lah ganti dah tahap dah. Kan? Okey, siapa y? 1/10. Y mana y? 5. Berapa x? 2. 2 campur 2 kuasa 3 dah. Ni boleh potong. Tinggal 2. 4. 4 kuasa 3. 4 kali 4 kali 4 berlipat. Berlipat maksudnya apa? 64. Jawapan kita 64 bagi 2. 32. Ingat, kita tak guna lagi benda yang kita tak belajar tak? Kita guna yang benda kita belajar je. Iaitu apa? Pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Okey? Lupa pusing kan sebab yang kat rumah tak nampak muka saya. Rugi macam ni. Gila. Macam ni. Nampak kepiah. Nanti wife saya marah. Saya tak kisah wife saya marah. Kata, abang sayang cari pada dulu. Handsome. Menyorok pula. Okay, nombor 4. Dapat formula? 2 tu je. Formula tu sangat-sangat penting. Nombor 4. Jom. Let's go. Nombor 4. Dia bagi apa? Diberi fx sama dengan 3x. Nampak? Dia saja ni nampak. Bila dia bagi jenis yang kena buat apa? Pakai formula tu lah. Kan? Kemudian dia bagi apa? Pengamiran 12x kuasa 2 campur 8x campur 1 dx sama dengan a fx. Okey. Apa soalan dia? Cari a. Nampak? Jadi apa kita kena buat?
Kita kena buat macam mana pun soalan ni. Dia bagi pengamiran, formula kita kena buat pembezaan. Sebab tu soalan dia pasal pengamiran adalah songsangan pembezaan. Yang kita dah belajar pengamiran ke pembezaan? Dah, kita kena tahu buat pembezaan. Okey, macam mana buat pembezaan macam ni? Yang ini dua cara. Kan? Satu cara kena guna formula yang UV tu. Kan? Satu lagi, boleh tak kamu expand kuasa 2 tu agak-agak? Kalau mampu expand, lebih baik expand. Contoh sifat. Okay, fx sama dengan, saya expand. 3x, expand. Saya dapat apa expand? 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Expand lagi. 12x kuasa 3 tambah 12x kuasa 2 tambah 3x. Nampak? Kat sini kita boleh dapat f prime x. Pembezaan. Apa pembezaan dia? Senang tak pembezaan dia? Senang. Tapi kalau kamu lembab expand, susahlah cerita dia. Kena cakap lah. Kan? Apa jadi pembezaan dia? 36 x kuasa 2 campur 24 x campur 3. Nampak? Boleh ya? Okey. Kalau kita nak jadikan benda ni ada kaitan dengan benda ni, kan? Maksudnya kita kena buat pengamiran benda ni. Betul? Pengamiran ni. Jadi kita nak bagi sama dengan tu. Macam mana nak bagi sama? Dia jadi macam mana? Kita kena dapatkan macam tadi dah cerita tu. Jadi 3 betul. Jadi 3. Fakturkan 3. Kita akan dapat kat situ. Apa? Dapat betul kan? 12x kuasa 2 campur. Betul. 8. Cantik. Campur 1. Ini adalah apa? F prime x. Apa kaitan dengan fx? Sebab formula kita. Nampak? Formula kita mengatakan bahawa, apa formula kita? Formula kita fx adalah sama dengan pengamiran f prime x. Jadi kalau saya kamirkan benda ni, sini, sum. Nampak? Kemudian saya kamirkan kat sini, sum. Nampak? Dia jadi apa? Dia jadi apa? Pengamiran dia akan jadi fx. Betul? Pengamiran fx. Tapi pengamiran yang ni. Kan? Cuma kita kena samakan cerita dia lebih kurang sikit. Macam mana 3 tu nak pergi. Okay? Kalau ikut kita punya sistem, pengamiran kita tu. Betul? Jadi kat sini, saya akan gantikan sebagai apa? Sini. A, fx. Tu dia bagi tahu. Nampak? Ni. Ni ke sini. Nampak? 3 ni tak boleh, tak masuk. 3 ni kita kena pindah ke sebelah. Jadi 1/3. Sebab kita nak dapatkan ni. Ni yang dia bagi ni. Dengan yang ni. Ni. Samakan nampak. Okey. Formula kita pula mengatakan. Yang ini pula adalah apa? fx. Itu cerita dia. Boleh faham? Jadi siapa A? 1/3. Cuba fahamkan tengok. Dia macam persamaan je sebenarnya. Dia macam persamaan. Cuba tengok. Boleh? Okey. Kalau boleh, saya teruskan soalan kebat dia. Nombor 5. Tengok tutul nombor 5. Mula-mula buat apa?
Salin dulu. Salin. Salin soalan dia lebih kurang tengok. Apa jadi. Salin kejap. Dia bagi apa kat situ? Nombor 5 eh. Okey. Fungsi keuntungan harian. Dia bagi A sama dengan 100 T kuasa 2 campur 50 T kuasa 3. Dengan keadaan A adalah keuntungan yang diperoleh dalam RM dalam T hari. Ada dijabu tak? Macam soalan tadi lebih kurang kan? Lebih kurang sikit lah kan? Kira kadar keuntungan jualan tiket bas daripada syarikat itu selepas 5 hari. Kadar keuntungan. Apa kadar keuntungan? DA, DT. Nampak? Apa DA, DT? Darab depan 200 T campur darab depan 150 T kuasa 2. Apa soalan dia? Kadar selepas 5 hari. Masuk 5. Campur 150 masuk 5. Tekan kalkulator. Berapa Safwan? Tekan. 4,000. 4,750. Siap kita punya soalan? A. Boleh tak? Okey. Macam mana yang kat rumah boleh ke? Tiba-tiba ada Intan. Hai Intan. Okay, B. Diberi kadar keuntungan tiket. Salah. Diberi kadar keuntungan jualan tiket bas bagi sebuah syarikat H. Syarikat lain ni. Kan? Dia kata DA DT. DA DT dia adalah sama dengan 30 T kuasa 2 campur 40 T. Pula. Okey. Syarikat manakah yang mempunyai keuntungan paling tinggi pada hari ke-10? Nak cari keuntungan, kena ada A. Buat. Macam mana nak cari A? Nak cari A, kita kena buat apa? Pengamiran. Sesangan dia. Okey. Jadi saya gambar kat sini, kita tengok cerita dia. Ada kaitan tak dua-dua ekor ni? Kan? Tengok. Boleh tak kita samakan? Apa kaitan dia? Tengok. DADT. DADT lain. Ni syarikat lain. Ini syarikat apa? Syarikat H. Betul tak? Yang tadi syarikat. Okey. Tapi boleh tak kita kaitkan ni dengan ni? Cuba tengok. Kalau darab apa? Darab 5. Betul? Darab 5. Jadi kalau darab 5 maksudnya dia akan jadi yang tu, betul tak? Jadi apa kait yang ni dengan ni? Maksudnya 1/5. Betul? Tak apa, saya cuba dulu kan. Kalau kita darab 5, kita akan dapat kat situ yang tu yang kita pecah. Yang ini kan sama dengan bukan yang tu pecah. Sebab yang tu yang ada A, yang ini tak ada A. Kan? Jadi kita nak cari A yang ini. Pengamiran. Okey, kejap. Saya buat pengamiran dulu . Ini A untuk syarikat apa? H. Kan? Pengamiran. Sini pun letak pengamiran. Jadi saya nak samakan jadi 200 tu, maksudnya kita kena darab dengan 5, betul tak? Bila kita darab sini 5, sini pun darab ni 5. Jadi kita akan dapat situ pengamiran 150 T kuasa 2 tambah 200 T sama dengan 5 kali dengan A untuk syarikat H. Kenapa 5A? Ni? Ni pengamiran jumpa DDT habis. Yang tinggal apa? A. Tapi untuk syarikat mana? H. Yang ini sama tak dengan tu? Sama. Kalau sama maksudnya dia akan dapat 100 T kuasa 2 campur 50 T kuasa 3. Nampak? Ini kaedah pembandingan saya buat. Ada satu kaedah, dia ada 2 kaedah sebenarnya. Tapi saya lagi suka kaedah ni. Jadi kita akan dapatlah bila patah balik 5 pergi balik, dia akan dapat keuntungan untuk H adalah sama dengan
1/5 je. 5 patah balik bahagi. Dia akan dapat 20T kuasa 2 campur 10T kuasa 3. Ini formula untuk keuntungan H. Yang ni formula untuk keuntungan untuk syarikat K. Jadi soalan ni tanya apa? Syarikat manakah yang memperoleh keuntungan paling tinggi pada hari ke-10? Okey, jawapan kita mana? Kita kena, walaupun soalan tu tak tunjuk, kita kena menunjuk. Kita kena menunjuk. Iaitu AH pada hari ke-10 T sama dengan 10, betul? Jadi kita akan dapat sini 20. Kita tahu dah jawapan dia. 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 3 dapat berapa? Yang ni. Betul? Kau agak-agak 3,000. Situ saja dah 10,000. 12,000 betul? 12,000. Yang ini. Keuntungan untuk syarikat K sama dengan 100 10 kuasa 2 campur 50 10 kuasa 3. 1,000, 50,000. 50,000 campur 10,000. 60,000, betul? Dapat 60,000. Jadi terbukti bahawa jawapan kita apa? Syarikat K memperoleh keuntungan paling tinggi. Tulisan doktor macam tu lah. Biasalah kan. Cuma saya gunakan kaedah pergantian tau. Kan? Nanti bila dalam exam kan kita ada shortcut. Kan shortcut tu saya tak suka kan. Dulu saya suka aja shortcut. Seronok. Kan? Saya buat seronok, kamu pun tengok wah macam senang seronok. Exam lupa. Sekarang ni saya dah start ajar, saya kurang. Kalau boleh saya kurangkan shortcut, saya lebihkan basic. Kan? Sebab bila saya lebihkan basic, biasanya basic ni kalau kamu pergi dekat mana pun, cikgu kat sekolah ajar sama, saya ajar sama. Kamu pergi tuition lain pun ada orang ajar. Benda tu benda akan jadi benda yang sama. Jadi kamu tak rasa confused sangat. Okay? Jom kita masuk yang ditunggu-tunggu. Iaitu apa? Pengamiran. Jom. Mana? Madam. Okey. Madam ni tak syok. Madam saya syok. Madam saya mana? Kain saya. Yang tu alah, dia kecil aja jenuh madam. Yang ini sekali hayun habis. Nampak? Ini paling best. Wah, gitu padam. Okey. Hujan? Kalau hujan, syok lah hujan. Tidur? Okey. Sekarang kita masuk kamiran tentu. Kamiran tentu. Okey, apa kamiran tentu? Dia ada formula. Formula dia macam pembezaan. Cuma sebab kita belajar tadi apa? Pengamiran adalah songsangan pembezaan. Jom kita tengok. Okey, contoh macam ni tengok. Okey. Kalau fx, kita buat pembezaan. Macam mana buat pembezaan? Kita darab dulu, betul tak? Darab depan, kemudian tolak 1. Nampak? Kita akan dapat apa? F prime X. Okey? Kalau pengamiran, ni bila kita kamirkan F prime X kita, dia patah balik, dia akan dapat Fx. Sama cerita dia. Kan? Okey, jadi kat sini kalau kamu tengok perjalanan anak panah ni. Yang ini darab tolak, betul tak? Bila dia patah balik, dia jumpa siapa dulu? Dia jumpa tolak dulu, betul tak? Tapi dia songsang. Dia akan jadi tambah 1, kemudian bahagi. Kalau bahagi bukan kat depan, bahagi dekat bawah. Kita turun ke bawah. Kalau darab, pergi depan, bahagi, turun bawah. Cerita dia. Okey? Contoh. Saya ambil. Latihan kamu tuan. Latihan.
3.2. Yang ni paling basic sekali. Kena ingat nombor 1. A. Kamiran 2dx. Okey, sekarang kalau kamu nak betul-betul, X kita ni kuasanya kosong sebab tak ada. Kan? Bila kuasa kosong, kita kena tambah 1. Jadi, maksudnya secara umum, saya panggil kalau tak ada X, kita beri X. Tak ada X, beri X. Kalau perbezaan, ada X, buang X. Dia lawan. Jawapan kita kat sini sama dengan apa? 2X. Tapi kena tambah C. Okey? Kenapa tambah C? Sebab kita dah belajar tadi. Dia adalah songsangan perbezaan. Betul tak? Kalau kita tengok, kalau saya buat Y sama dengan 2X campur 3. dy dx 2. Sama juga kalau Y sama dengan 2X campur 4. dy dx sama dengan 2 juga. Kan? Jadi kalau pengamiran 2, kan? Kita tak boleh tentu nombor apa, 4 ke 3. Sebab tu kita letak C. Maksudnya apa pun nombor tak apa. Apa pun nombor. Okey? Jadi sama lah tu cerita dia. Yang A tu, A, B, C semua sama. Boleh congak lah jawapan. Bagi jawapan terus lah. B. Apa jawapan dia? 5/6 X tambah C. Bagi jawapan terus. C. Apa jawapan kita? Negatif 2X tambah C. D. Apa jawapan kita? Ada pi lah. Pi/3 X tambah C. Maksudnya dalam pengambilan ni apa? Kalau tak ada X, beri X. Adakan X. Boleh? Okay. Kalau ada X, tambah 1, turun bawah. Tambah 1, turun bawah. Jom kita tengok apa maksud kalau ada X tambah 1 turun bawah. Tengok nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 kat sini, A dia bagi 3X kuasa 2. Jadi kita nak buat apa? Kamilkan. Bila kita kamilkan ni, kita akan dapat jawapan kita apa? Tambah 1, turun bawah. Dia akan jadi 3X tambah 1 jadi 3. 3 ni turun bawah. Itu maksud dia. 3 ni turun bawah. Tambah C. Cantik kan? Jawapan akan jadi potong-potong. X kuasa 3 tambah C. Boleh? Okey? Lagi sekali. Nombor B pula. B. B 4/3 X kuasa 3. Sama tak cerita dia, nampak? Bila kita kamilkan ni, jawapan kita akan dapat 4/3 saya tak usir lagi. Nampak? Saya akan usir apa? X kuasa 3 akan jadi 4. 4 ni akan turun ke bawah. Nampak? Kemudian tambah C. Cantik kan? 4 dengan 4 mati. Apa yang tinggal? Sama dengan X kuasa 4/3 tambah C. Boleh? Okey? Kita tengok. Yang negatif tu senang. Negatif X tu senang. Negatif X tu kita skip lah. Skip. Benda senang sangat. Jadikan sebagai kerja rumah. Negatif X. Saya pergi turun dekat mana? D. D. Negatif 2/X kuasa 2. Okey. Kalau macam ni kita tak boleh kamil lagi. Macam bezaan juga tak boleh. Dia kat bawah. Betul tak? Kat bawah kita naik atas dulu. Kita jadikan dia sama dengan negatif 2 X kuasa negatif 2. Macam tu dulu. Naikkan dulu. Bila dia dah naik, baru boleh kita kamil. Bila kita kamil kat sini, apa jadi jawapan kita? Nombor jangan usik. Negatif 2 X tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Jadi apa? Negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Letak negatif 1. Negatif 1 ni kena turun ke bawah. Tambah C.
Sekarang cantikkan jawapan kamu. Apa jadi? Ni tinggal 2. Ni X kena turun ke bawah. Tambah C. Okey. Sama lah. Untuk soalan apa? E. Sama soalan E. Okey. Untuk soalan E, kalau kamu tengok, soalan dia bagi apa? 3 per X kuasa 3. Dah boleh belum? Tak boleh buat lagi. Sebab apa? X kat bawah. Bila X kat bawah, kita tukar dulu jadi 3 X kuasa negatif 3. Okey. Bila kita kamilkan dia saja, jawapan kita akan dapat 3 ni biar X negatif 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Negatif 2 ni turun bawah. Tambah C. Boleh simplify tak? Tak boleh. Okay, kalau biar macam ni dah dapat jawapan dah. Tapi kalau nak bagi cantik, jangan pindah bawah. Betul. Jangan pindah bawah pula. Pindah ke bawah X. Sebab X dia kuasa negatif. Dia dah akan dapat jawapan 3 per negatif 2 X kuasa 2 tambah C. Tiba-tiba tengok jawapan lain. Jawapan dia buat apa? Negatif ni dia. Kalau dalam buku teks memang dia suka betul letak tengah. Dia akan letak kat tengah. Kadang-kadang tak perasan. Kamu cek tu tengok jawapan buku teks tu. Kan? Tapi kalau saya lebih galakkan negatif kita letak di atas. Jelas nampak. Okey, sekati dia boleh duduk atas, dia boleh duduk tengah, dia boleh duduk bawah. Yang tak boleh duduk belakang. Belakang orang lain punya negatif kan? Okey? Boleh eh? Kita sampai mana dah? F. Wah. Dia dah start jumpa apa? Punca kuasa. Jom. Cuba F. Sapuan seronok lah. Buat homework. Nombor 2. F. Okay. F kat sini kita tengok soalan dia apa? 3 set X. Okay. Kita tukar dulu jadi apa? Sama dengan 3X kuasa 1/2. Nampak? Baru kita boleh buat apa? Pengamilan. Jangan usik 3. X 1/2 campur 1. 1/2 campur 1 dapat 3/2. Nampak? Tengok macam ni saya isi 3/2. Sini isi 3/2 per 3 turun bawah. Kan? 2 naik atas. Kan? 2 naik atas. Okay, tapi tak apa. Itu kemudian lah. Nanti kamu tak faham. Saya buat bagi dapat nampak dulu. Ini 3/2. Jadi kita nampak. Kalau jadi macam ni, kamu senang je. Kamu nampak yang bawah sekali ni, dia boleh naikkan ke atas. Yang kita guna konsep dia macam ni konsep dia. Apa yang kita buat? Kita buat adalah 3X 3/2 bahagi dengan 3/2. Yang ni kita buat sebenarnya. Bila bahagi, maksudnya kita buat apa? 3X 3/2 bahagi tukar jadi darab. So, dia akan jadi 2/3. Nampak? Tapi takkan nak buat benda ni lagi. Kan? Biasanya kita buat tulis macam ni. Faham dia, cerita dia, 2 ni naik ke atas. Jangan potong ni tinggal 2 kat bawah. Salah. Kan? Jadi kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat 2 3X 3/2 per dengan 3. 3 dengan 3 mati. Jawapan yang tinggal 2X kuasa 3/2. Boleh ke cantikkan lagi? Ni. Power root. Power root. Jadi kita akan buat 2 punca kuasa 2X kuasa 3. Campur C je lah. Saya lupa pada tadi ni. Campur C. yang simple lupa panjang. Okay.
Kau dah buat ke homework ni? Sapuan? Oh, ada 2 soalan tak siap. Kamiran belajar dah. Senang kan? Okey, jangan nangis. Okey. Sampai mana? G. G kan? Okey, G kita 2 per punca kuasa 3. Okey. Boleh kami? Belum. Kena tukar dulu jadi apa? 2. Yang ini X. Kuasa berapa? Negatif kat bawah. Kuasa dia berapa? 1. Punca dia 3. Baru kita boleh buat apa? Pengamiran. Pengamiran. Kami jawapan dapat 2 X. Okey. Negatif 1/3 campur 1. Dapat apa? 2/3. Betul? Jadi sini 2/3. Turun bawah. 2/3 tambah. Aku dah ingat dah. C. Okey. Jadi yang ini macam mana cerita dia? 3 ni akan naik ke atas. Dan kamu dah nampak cerita dia. 3 naik atas tapi 2 dengan 2 mati. Betul tak? Ini tak payahlah tulis banyak. Tulis je. 3 X kuasa 2/3 tambah C. Okey. Cantikkan lagi. 3 punca kuasa. Punca bawah 3. X kuasa 2 tambah C. Sebab jawapan belakang kamu bagi yang ni. Nampak? Sebab kadang-kadang dapat kat sini kamu, alamak macam mana? Kan? Dia bagi yang ni. H belum buat lagi. Belum buat lagi. Belum buat. Macam mana susah? Level 4 je pun. Macam mana susah? Apa? Tak. Level 4 Malaysia. Tak boleh susah. Kan? H. Negatif 3 per punca kuasa X kuasa 3. Okey. Dah boleh kami belum? Belum. Dia akan jadi apa? Tengok. Dia akan jadi negatif kuasa 3. Negatif. Kalau kuasa 2, hilang negatif. Kalau kuasa 4, hilang negatif. Kalau kuasa 12, hilang negatif. Genap hilang. Ganjil tinggal. Okey, negatif. Saya buat satu. 3 kuasa 3. 27. Bawah pula. Punca kuasa 2, kuasa 3. X kuasa berapa? Kuasa 3 punca 2. Okey. Dah punya kami belum? Belum ni, belum naik lagi. Belum naik lagi. Sabar. Belum naik lagi. Naik dulu. Negatif 27. X negatif 3/2. Baru nampak kamera dia. Nampak? Bila kita kamera ni, okey, cantik. Apa tulis dulu? Nombor negatif 27. Okey? X negatif 3/2 tambah 1. Negatif 1/2. Betul tak? Bila kita tulis kat sini negatif 1/2, bawah dia pun negatif 1/2. Dia 2 yang mamat, 2 ekor ni mesti sama. Itu formula kita. Tambah C. Okey, jom kita simplify. Okey. Kat mana kita boleh simplify kat sini? Negatif. Kemudian 1 tak ada efek. Betul tak? 2 ni naik atas. Ingat tadi? 2 naik atas jadi dia akan jadi apa? 27 darab tu 2. Dapat apa? 54 X kuasa negatif 1/2. Mana ada susah ni? Dah siap belum? Belum. 54 per punca kuasa 2 X tambah C. Soalan masih kat Malaysia. Nampak?
Tapi kalau kau hantar orang Malaysia kita ni, kan, Form 5 sekolah, pergi ke Afrika, tapi bukan Afrika Selatan, Afrika Tengah. Contoh, Kongo. Jadi pesyarah. Okay, nombor tiga. Kalau ni record lah, tak apa. Yang tu jangan marah orang Kongo. Saya cakap bahasa Melayu. Okay. Oh, YouTube bahaya. YouTube ada translate. CC. Tak apa. Mungkin dia translate lain. Dia tak belajar ni. Jangan. Saya tengok silibus dia orang dah dahsyat juga. Okey, jom kita tengok nombor 3. Nombor 3. Dia dah combine. Kalau ikut sini dia punya formula dia. Pengamiran. Apa pengamiran ada F pula ni. Lebih kurang macam F. Pengamiran Fx sama dengan pengamiran Gx campur pengamiran alamak. Tangan terlaju kan. Hx. So kita buat kamir benda tu 1/1. Tak ada masalah. Kadang-kadang tengok formula ni tak faham betul tak? Benda ni. Ni FGH pula. Mana datang G datang H kan? Tak payah faham pun. Okay. 2x tambah 3. Okay. Dah boleh kamir belum? Dah. Kamir tu dapat 2x tambah 1 jadi apa? 2 turun bawah tambah yang ni 3x tambah c. Formula tu kalau kau tengok yang dia nak bagi tahu benda ni lah dia kata. Dia nak bagi tahu benda ni lah gx. Benda ni lah hx. Maksud formula tu buat satu-satu. Itu je maksud dia, buat satu-satu. Jangan pergi tengok 2 campur 3 tu dalam satu benda besar tak. Dia satu, pecahkan. Nama dia pecahkan. Dah siap belum? Belum? Nampak pun baru aku nak putuk korang. Tak apa, okey. Jadi x kuasa 2 campur 3x campur c. Okey. B 4x. Alamak, bila dah faham masa menyampah tu tak? Kan? Dah senang sangat pula tiba-tiba. Tiba-tiba rasa senang sangat bila dah faham. Tadi masa tak faham, tolong cikgu, please cikgu ajar, cikgu. Okey, kami dapat apa ni? 4x kuasa 3 turun 3 campur 5x kuasa 2 per 2 campur c. Okey. Dah. Best. 4 dengan 3, 5 dengan 2. Doa je boleh. Mampu doa je. Kan? Ada pelajar kata, cikgu boleh tak saya jawab dalam perpuluhan? Bukan. Benda dah siap. Jangan besarkan benda-benda, jangan besarkan benda-benda yang kecil ni. Benda dah selesai dah. Kan? Tak payah nak post kat Insta lagi ke apa, tak payah. Dah habis. Betul tak? Nak lagi, dia tanya lagi. Kalau buat di pecahan ni saya nak tukar jadi nombor bercampur. Allah, tak payah fikir. Pening. Dia jadi lagi pening, complicated kan. Dia jadi macam dalam cerita dalam Al-Quran ni kaum Nabi Saleh. Gila cerita. Kaum Nabi Saleh tu lagi satu kaum Nabi Musa. Cerita pasal sapi betina tu kan. Allah kata Allah rahat senang je. Cari sapi betina seekor, selesai. Tanya lagi nak kala apa? Betina ke jantan? Tumpuk besar mana? Agak dah susah cerita dia. Tak apa, sambung. Allah bagi arahan pertama simple. Tanya lagi. Sama je kamu juga tanya kan? Puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Tanya lagi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa nak keluar banyak. Tiba-tiba tambah pula. Kalau saya macam ni, batal tak? Dah bagi. Sudah senang. Senanglah. Okey. C. 1/2. X kuasa 3. Campur. 5x. Tolak 2. Dah boleh belum? Dah boleh kami? Dah boleh kami dah. Tak ada masalah. Terus jawapan dapat apa?
Satu. Saya tak nak tulis satu. Kenapa? Saya nak tulis X kuasa 3, X kuasa 4 je. X kuasa 4 per 2 dah ada, turun 4 bagi nampak. Itu je. Kalau nak tulis pula, satu boleh ke? Tak ada masalah. Kalau teringin tulislah. Yang ini, tambah dengan 5X kuasa 2 per 2. Tolak dengan 2X tambah C. Ada yang kita boleh selesaikan. Yang ni je, betul? Jawapan kita akan jadi, okay, nak satu. Nak satu. Okay, nak satu. Okay, nak satu. 1/8 X kuasa 4 campur. Kalau sini pisah, lain kena pisah tau. 5/2 X kuasa 2 tolak 2X campur C. Kalau seorang pisah, semua kena pisah. Okay, tu tengok jawapan belakang. Jawapan belakang macam ni ke? Dah agak lah. Tak apa, benda sama. Jangan besarkan benda yang kecil. Benda sama. Nampak? Sama juga kalau macam kamu nak neutralkan apa? Cert kan? Kadang-kadang kamu tengok dia hilangkan bawah. Kan kadang-kadang dia hilangkan atas, stay kat bawah. Suka hati dia lah. Kan? Betul, jangan ikut sangat jawapan dia. Yakin cara kerja kamu betul. Okay? D. 3/X kuasa 2 tambah 4X tolak 2. Yang ni ada shortcut tapi saya tak nak ajar lagi dah. Saya tanya kamu, boleh kamil ke belum? Belum. Ni. 3X kuasa negatif 2 campur 4X tolak 2 ke? Baru boleh kamil. Baru dapat jawapan. 3X negatif 1. Betul. Turun bawah negatif 1 campur 4X kuasa 2 per 2 tolak 2X campur C. Apa yang kita boleh simplify? Negatif 3 per X. Betul. Ni. 2X kuasa 2 tolak 2X campur C. Oh, rasa macam dah senang eh. Okey, ambil kau bawah tu. Nombor 4. Kan? Jangan nangis eh, jangan nangis. Sabar. Boleh? Okey? Macam mana? Yang kat rumah macam mana ni? Okey ke? Ning ada lagi, Ning. Kalau Ning ada lagi, okey. Ning dengar tak buat hati. Minggu depan saya datang aku. Okay, siapa yang berada dekat dengan kawasan Gombak dan sekitarnya? Kan? Waktu berbuka puasa hari ini adalah 7, apa? 20 macam tu kan. Okey, itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, minggu depan kalau nak datang boleh datang kan. Kita datang center. Okey. Nombor 4. Cari kamiran tak tentu bagi setiap berikut. A, dia bagi pengamiran X campur 2 X tolak 4. Okey, kamu kena ingat pengamiran tak ada formula hasil darab, tak ada formula hasil tambah. Tak ada. Kau kena buat apa? Expand. Kat sini kita expand kejap. Kita akan dapat X tambah 2 X tolak 4. Dia akan jadi X kuasa 2. Ni tolak 2X. Ni tolak lah. Okey, masuk balik. Pengamiran X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. Nampak? Pengamiran masih ada sebab apa? Kita belum buat apa-apa lagi. Kan? Okey. Kurungan DX. Bila kita buat pengamiran, hilanglah. Yang jadi apa? X kuasa 3 per 3 tolak 2X kuasa 2 per 2 tolak 8X tambah C. Simplify. Dia seorang je betul. Tapi ni macam mana? Nak pisah ke? Macam mana? Tak payah. Okey, tak payah. X kuasa 3 per 3 tolak X kuasa 2 tolak 8X tambah C. Selesai. Untuk A. Cuma tambahan dia apa? Kena expand dulu. Kan? Okey. B.
Sama B. B pun sama juga. Kena expand dulu B. Biru juga. Sekejap. Kan? B kita kat sini, soalan dia bagi apa? Pengamiran X kuasa 2, 3X kuasa 2 campur 5X. Okay, DX. Sama juga kan? Ni kita expand. Expand jadi apa ni? Pengamiran. Expand masuk 3. X kuasa 4 campur 5 X kuasa 3. Kita dah boleh buat penggambaran. Dapat 3X kuasa 5 per 5 campur 5X kuasa 4 per 4 campur C. Boleh simplify? Tak boleh. Tinggalkan macam tu je. Okay. C pula. Hujan ni kan. Kat luar hujan. Lepas. Saya punya handphone ni makin menunduk ke macam mana? Dia nampak ke yang kat rumah? Oh ya. Yeah. Boleh. Okey. Boleh. Sampai mana? C. Okey, C. C ada cert ni. Ada cert penggambaran 5X kuasa 2 tolak 3 cert X dx. Ini pun senang. Walaupun memang tak boleh buat terus. Sebab apa? Kena tukar dulu. Cert kena tukar dulu. Jadi apa? Pengamiran 5X kuasa 2 tolak 3X kuasa 1/2 dx. Dapatlah teruskan. Dapat jadi apa? 5X kuasa 3/3 tolak. Hati-hati. 3X kuasa 1/2 campur 1. 3/2 per dengan. Dah tahu kita terus letak 3, 2 kat belakang. Tambah C. Jadi simplify kita ni je. Betul? Jadi dapat jawapan kita 5X kuasa 3/3 tolak. Siapa tinggal kat atas? 2X kuasa 3 punca kuasa 2. Tambah C. Saya lupa C. Tak letak C salah ha. Kalau pengamiran tak tentu ni. Okey, sampai kat mana dah? Kurungan D. Boleh expand? Formula dia senang kan? Selagi boleh expand, kamu kena expand. Selagi boleh expand Jadi D pengamiran 5X tolak 3 kuasa 2 dx. Boleh expand, kita expand. Berapa expand dia? 25 X kuasa 2 tolak 10 3. 30X campur 9. Okey. Jawapan akan jadi 25 X kuasa 3 per 3 tolak 30 X kuasa 2 per 2 campur 9X tambah C. Yang ini. Ni lah. Betul? Yang lain tak ada. Okey. 25 X kuasa 3 per 3 tolak 15 X kuasa 2 campur 9X campur C. Rasa macam dah senang kan? Senang? Senang tak? Belagak kau. Okey. E. Alamak, ada bahagi. Macam mana ni? Kita tak ada formula bahagi. Macam mana? Macam mana, Puan? Tadi kau belagak kan? 5X kuasa 2 tolak 3X per dengan X. Macam mana, Puan? Kalau darab
Lepas tu mati, dia tinggal seorang ni. Syak kata tak payah. Okey, nama dia pecahkan. Pecahkan dulu 5x kuasa 2 per x tolak 3x per x. Itu nama dia pecahkan. Bila dah pecahkan baru jadi indeks. Dia jadi 5x tolak 3. Baru boleh buat apa? Pengamiran. Apa pengamiran kita kat sini? 5x kuasa 2 per 2 tolak 3x campur C. Kan dah senang. Kan? Ini benda boleh settle nak gaduh? Okey. Tengok F. F kat sini penggambaran kurungan X tambah set X kuasa 2. Alamak. Macam mana ni? Kembangkan dulu. Okey. Boleh congak dah kembang dia? Boleh. Boleh buat. Kita buat dia. Okey. X kuasa 2. Campur 2. 2x set X. Tulis dulu. Sabar. Tulis dulu. Kemudian campur set kuasa 2. X. Gitu cerita dia. Ada benda yang boleh disimplify. Ini maksudnya apa? 1 campur setengah. 1 campur setengah. 1/2. 3/2 ke 1/2? Jawapan kita kat sini kita dapat pengamiran X kuasa 2 campur 2X kuasa 3 per 2 campur baru kita boleh buat pengamiran dia. Jadi X kuasa 3 per 3 campur 2 X kuasa 5/2 betul. 5/2 per 5, 2 naik atas. Tambah dengan X kuasa 2 per 2 campur C. Ada yang boleh simplify? Ada. Yang tengah tu betul tak? Dia akan dapat X kuasa 3 per 3 campur 4. Nampak? 4 per 5. Kemudian punca kuasa 2 X kuasa 5. Campur X kuasa 2 per 2 campur C. Expand tu penting. Silap sangkut expand habis. Okey? Kita dah masuk ke bahagian kamiran tentu dengan menggunakan kaedah penggantian. Yang ni yang kamu benci masa pembezaan dulu. Sebab tu saya buat teknik sendiri. Kan? Teknik bracket tadi tu. Ini kaedah penggantian yang kita pakai U. Nampak? Paling sakit hati sekali lah kalau kata dengan menggunakan kaedah penggantian, kena guna kaedah penggantian. Okey, tengok. Latihan 3.3. Okey, apakah itu kaedah penggantian? Kaedah penggantian. Okey, kita tengok cerita dia macam ni. Saya ambil yang mana? Contoh yang pertama boleh ya? Semua? Oi, syok aja tu. Okey? Kenapa saya punya Zoom ada warning? Hujan warning ke? Dah ada. Okey. Yang pertama, kita kena let kejap. Let U sama dengan
X tolak 3. Nampak? Jadi soalan kita dah bertukar menjadi pengamiran U kuasa 2. Okey. Jadi kat sini kita dah boleh buat pengamiran untuk ni. Kita akan dapat apa? U kuasa 3 per 3. Betul? Per 3. Okey. Per 3 kat sini tambah C. Nampak? Okey. Belum habis. Sabar. Belum habis lagi kat sini. Kita baru buat menatang ni. Kau tak nampak Mamat ni? Dia tengok saja. Sini cerita dia. Jadi du dx sama dengan 1. Nampak? Jadi siapakah dx? Okey. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok sini, bila kita buat benda ni sebenarnya, kalau kamu perasan, bila kita kamirkan u, dia ada seorang namanya kat sini apa? Du. Nampak? Masa kita kamirkan tu. Sebab tu kita perlukan kat situ, kita kena buat apa? Dah siap benda ni, kan? Kita nak hapuskan mamat ni supaya tinggalkan di X. Sebab yang kita nak apa? Pengamiran terhadap dx ni. Macam mana aku nak cerita lah. Sebenarnya benda ni senang je cerita dia. Kan? Tu. Nak cerita je tak apa. Kita dah cerita, kita alang-alang dah cerita, kita cerita lah. Kan? Okey. Kenapa kamu buat? Bila dah dapat kat sini, kamu kena bahagikan benda ni kan dengan du dx. Dia kena bahagi dengan du dx. Okey, kenapa kita bahagikan du dx? Bila kita bahagi dengan du dx, maksud apa? Maksudnya apa kalau kita bahagi? Bahagi maksudnya bila kita tukar jadi kat sini darab, sebenarnya kita terbalik. Betul? Nampak? Yang ni. Jadi kat sini dia akan jadi dapat balik di atas tu. Tu yang nak faham tu je cerita dia sebenarnya. Nak faham benda ni je. Kan? Tapi sebab tu saya tak suka guna kaedah pergantian. Tapi sebab dalam buku teks bagi, saya tunjuk juga. Okey? Jadi kaedah dia cerita dia. Bila kita buat macam ni, sebenarnya, simple je. Dia akan dapat, pengamiran kita akan dapat, U kuasa 3 per 3 Mamat ni. Nampak? Du dx tambah C. Okey? Ini formula kita. Du dx ambil sana. Okey, jadi apa jawapan kita untuk soalan ni? Kita akan dapat U X tolak 3 kuasa 3 per 3 kali 1 tambah C. Benda bodoh je cerita dia sebenarnya. Cuma, kejap lagi sabar. Yang ni bila dah sampai bahagian yang mendalam sikit, baru kau nampak langit tu tinggi atau rendah. Sekarang kau belagak lah. Sekejap. Dah siap? Padam. Tiga satu saya lah cerita dia. Kan? Cuma jalan kerja tu saya ringkaskan lah. Sebab tu bila saya ringkaskan, saya buat macam ni. Tengok. Dah ke ni? Dah hafal formula lah? Formula dia lah. Okey. Kita ambil B, tengok. B dia bagi pengamiran 3x tolak 5 kuasa 9 dx. Jadi apa jadi kat sini? Kita akan buat kat sini. U sama dengan 3x tolak 5. Jadi du dx sama dengan 3. Yang penting tu je. Itu kat sini kalau kita buat pengamiran U kuasa 9
Okey. Jadi kita akan dapat kata apa? U kuasa 10 per 10. Ini pengambilan ni terhadap du. Terhadap du campur C. Tapi kita nak soalan kita terhadap dx. Di mesti. Jadi kalau terhadap dx, kita terpaksa bahagikan dengan apa? Du di dia dapat dah jawapan kita adalah u kuasa 10 per dengan 10 du dx. Dapatlah kat sini cerita dia tambah C. Hasil dia. Ahal. Okey. Gantikan semula. Dapat apa? 3x tolak 5 kuasa 10 per 10 darab dengan 3 tambah C. Dah siap belum? Belum. Ni belum siap ni. Macam mana nak bagi cantik? Padam lah. Padam letak 30. Boleh? Kau dah buat soalan ni? Homework kau? Homework? Belum? Tak masuk lagi? Kau dah tak masuk ni nanti cikgu kau ajar kau belagak lah. Oh gila tu. Dia punya tocang naik tong kan. Lala dia tak, cikgu kau tanya macam mana kamu boleh pandai? Dia tak bagi tahu pula yang saya dah buat kan. Okey. Pengambilan 4. 5x tolak 2. 5 dx. Okey? Saya tak nak buat benda ni lah. Menyampah pula aku buat UU ni. Aku buat jawapan terus ya. Jawapan terus. Jawapan tu dah. Nak jalan kerja pula. Ya. Jawapan tu maksudnya apa? Kita dah tahu ini 4 jangan usik. Yang ini U kita 5x tolak 2. Yang ini kena tambah 1 jadi apa? 6. Saya tak buat ke semua? Buat kan? 6 per dengan 6, betul? Kemudian bawah ni kita kena buat apa? Du dx 5. Kan senang cerita dia. Nampak? Kita dah nampak. U tu dalam kepala otak je. Kan? Di awang-awang. Jadi kena potong. Ni dengan ni tinggal 2, sini tinggal 3. Jawapan A akan dapat 2 per 15. 5x tolak 2 kuasa 6 tambah C. Itu cerita dia. Kaedah penggantian yang tak digantikan. Kat situ. Okey. D. Sama cerita dia. D pun sama. Bila dah nampak kaedah. Sebab dalam exam nanti, kalau dia bagi macam ni, kamu hanya perlu cam apa? Kamu perlu cam, dia kurungan ada kuasa je. Tapi dah kaedah pun nak pakai. Satu kerja nak ingat kaedah pula kan. D. Pengambilan 7x tolak 3 kuasa 4 per dengan 3 dx. Okey, jom. Apa jawapan kita kat sini? Langkah pertama kita buat apa? Salin U kita. 7x tolak 3. Kuasa jadi 5. Turun 3 dah tertunggu. Yang turun 5. Kemudian siapa lagi turun? Turun lagi. Saya buat je. Turun ni. Nak panah macam tu. Siapa yang turun? Dia punya dy dx. Siapa dy dx kita? 7. Dia turun lagi. Kemudian tambah C. Okey. Nak bagi cantik jawapan? Ini berapa ni? 105. Susah. Kita ambil 15 darab 7. 1 per 1 0. 5. 7x tolak 3 kuasa 5 tambah C. Boleh faham kan? Okey. Dah kurang. Ramai yang putus ke? Oh, pergi bazar.
Mana? Oh, U tak ada. U I U. Oh, ya, buat U. Okay. Soalan nombor E. E kita buat U balik. E kita buat U balik. Kan? Nanti kita buat balik U tu. Okay. Sebab dia dah ke bawah. Bila ke bawah kadang-kadang dia confuse tentang U tu. Okay, kejap. Hilang. Semua dah pergi bazar. Ada dua yang okay. E. Pengamiran 12 per dengan 2x tolak 6 kuasa 3. Okey, langkah pertama tengok betul-betul soalan tu. Boleh tak kita kamerkan? Tak boleh. Kenapa? Dia duduk dekat bawah. Naikkan dulu ke atas. Dia akan jadi 12 2x tolak 6 kuasa negatif 3 dx. Nampak? Bila dia jadi macam ni, nak buat U boleh, tak nak U pun tak apa. Sebab cara dia tetap sama. Nampak? Kalau buat U, mamat ni je U dia. Buatlah sikit bagi ada jalan kerja. U sama dengan 2x tolak 6. Jadi, du dx sama dengan 2. Itu je cerita dia. Betul kita buat jawapan terus. Ada efek dah 12. Jangan kacau dia. Kurungan kita akan jadi 2x tolak 6 tambah 1. Negatif 2 turun bawah. Negatif 2 tarik dalam. Dia kat ayat dia keluar lah. Tarik dalam. Tarik dalam apa? Tadi dah 2. Okey, tambah C. Dia dapat jawapan kita negatif 3 per 2x tolak 6 kuasa 2. Sebab kuasa negatif turun bawah balik. Tambah C. Gila belagak. Kau tunggu. Malam ni aku telefon Ruzmi. Oh, tanda paper. Dia seronok lah. Belagak betul lah orang tu. Okey, F. Pengamiran 2 3 3x tolak 2 kuasa 2 dx. Jangan silap Selalunya dalam soalan macam ni ramai pelajar dia naik ke atas dengan 3 naik. Kita tak naik, kita naik kurungan saja. Kan? Kurungan kita saja yang naik. Kita akan dapat sama dengan pengamiran iaitu 2 3x tolak 2 kuasa negatif 2 per 3. Saya letak kat ujung. Sebab apa saya letak kat ujung? Kan sebab dia kat ujung. Jadi ini soalan baru. Okey? Baru kita buat. Kita akan dapat apa? 2 3x tolak 2 kuasa negatif 1. Nampak? Kan? Terus turun bawah. 3 tunggu. Negatif 1 datang. Tarik dalam. Bila kita tarik dalam dapat apa? 3 tambah C. Okey? Simplify. Apakah pecahan kita? Negatif 2 per 9 3x tolak 2. Kadang-kadang kamu tengok. Kadang-kadang kamu tengok soalan macam ni. Ada setengah soalan kat belakang. Dia expand. Dia expand. Sebab apa dia expand? Sebab kurungan tu dah tak ada power. Bila kurungan dah tak ada power, kita boleh expand dia. Okay? Kalau expand, apa jawapan? Negatif 2 per 27x tolak 18 tambah C. Kalau tak expand pun masih lagi betul. Sebab apa? Kita tidak merubah value, nilai. Nilai dia tidak ada perubahan pada nilai dia. Okay? Boleh? Jadi untuk hari ni sampai situ dulu.
Berdasarkan apa yang kita buat dekat 1, sebenarnya nombor 2 tu kamu dah boleh buat dah semua. Nampak? Sama je, apa beza dia? Kuasa dia besar. Itu je beza dia. 5, 4 nak gempak. Nak gempak. Cuma nombor 2 ni buat pakai cara ni. Sebab nombor 1 ni dia kata dengan menggunakan kaedah pergantian. Nombor 2 ni kami kan tak payahlah buat kaedah U tu. Nampak? Kita tak payah pakai, kita bagi dia. Sebab bila kita pakai kaedah pergantian ada kaitan dengan apa? Petua rantai sebenarnya. Nampak? Jadi tak payahlah. Okey? Boleh ya? Okey, yang di rumah macam mana? Boleh ke yang tinggal kat sini? Tinggal Kristina, Arisa ni. Kristina macam mana? Okey Kristina? Boleh ke? Okay. Dah belajar sampai sini dah? Belum. Cikgu kat sekolah skip dia ambil yang apa ni? Bab trigonometri tu dulu. Oi, jauhnya. Dia ikut macam apa ni? IGCSE. Kan? Dia pergi trigo dulu Jadi pembezaan pun dia skip. Dia pergi trigo dulu, lepas tu dia pergi trigo, baru nak habiskan trigo. Okey. Jadi jangan nangis buat trigo. Nanti kita belajar. Ya? Susah cikgu. Kalau kamu sangkut, mesej saya. WhatsApp. Boleh cikgu, boleh. Okey. Ni macam mana? Arisha ni. Macam mana? Arisha baru hari ni saya nampak Arisha. Boleh ke? Ya, boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Tak apa. InsyaAllah. Okay, minggu depan kita jumpa lagi. Dan kalau kamu masuk kelas mat hari Rabu Okey. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu apa ni? Saya cakap dengan laptop. Laptop kat bawah. Gambar kat sini. Okey. InsyaAllah. Jadi setakat ni dulu untuk hari ni. Kamu try dapat nombor 2. Saya garanti kamu ikut cara ni. InsyaAllah kamu dah boleh habiskan nombor 2 tu. Okay, minggu depan kita sambung lagi. Yang turunnya. Yang belakang ni. Yang pakai yang ni lagi lah minggu depan. Sebab apa? Kita ada latihan bukan dalam buku teks. Tapi sebenarnya kalau kamu dah try buat dah boleh buat dah. Cubalah. Okey, cantik. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, war-warkan kepada kawan kamu semua. Okey. Siapa nak join kelas saya, join dulu tak apa. Sebab saya sebenarnya kalau bab bayaran tu tak kisah sangat. Tapi kisah juga kadang-kadang. Okey, jadi Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.